Terima kasih banyak-banyak kepada Farah. Itu dia cerita pagi dari negeri Melaka. Baiklah, seperti mana yang kami janjikan kepada anda, analisis Belanjawan 2025 hari ini kita akan memberi fokus kepada Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan yang mana telah pun diperuntukkan sebanyak 6.42 bilion ringgit, peningkatan sebanyak 4.1% berbanding peruntukan yang telah pun diberikan pada tahun 2024. Ya, jadi untuk kita mengetahui respon dan juga bagaimana sebenarnya peruntukan ini boleh dibelanjakan untuk tahun hadapan, kita bersama dengan Profesor Dr. Norma Suwana Ismail, Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Waalaikumsalam. Baiklah Prof, tanpa membuang masa lagi, mungkin respon awal Prof terhadap peruntukan yang telah pun diberikan ini, peningkatan sebanyak 4.1% berbanding dengan peruntukan pada tahun 2024. Silakan Prof. Terima kasih Ridwan Syafika. Selamat pagi Malaysia, salam madani. Kita telah maklum Kementerian Pertanian Keterjaminan Makanan telah menerima peruntukan sebanyak 6.42 bilion ringgit di mana kita dapati berlaku peningkatan 41% berbanding dengan tahun ini 6.17 bilion. So saya agak teruja melihat insentif-insentif baru yang diberikan, terutama sekali insentif termasuk projek tanam padi 5 musim untuk 2 tahun sejumlah 1 bilion, insentif untuk tanam bawang dan juga ternakan ruminan telah memperkasakan sektor ternakan ruminan sebanyak 27 juta dan satu yang saya rasa agak yang kita tunggu-tunggukanlah mengoptimumkan tanah terbiar untuk pertanian sebanyak 8,800 ekar. So saya respon awal saya ini adalah satu usaha yang sangat baik. Dan ini bermakna kerajaan telah meletakkan keterjaminan makanan ini merupakan satu keutamaan dalam Belanjawan 2025. Ya, jadi ini jelas menunjukkan bahawa segala peruntukan yang diberikan untuk Belanjawan 2025 ini ialah untuk kita mengurangkan kebergantungan kita mengimport barang-barang asas ini dari luar. Kalau boleh saya perincikan 300 juta kerjasama projek pertanian dengan kerajaan negeri ini bagi memperkukuhkan lagi keterjaminan makanan negara dan juga ada juga berkaitan dengan bawang yang seperti mana Prof katakan sebentar tadi. Tapi yang lebih penting sekarang ini adalah dari segi pelaksanaannya. Jadi apa yang perlu ditambah baik dan bagaimana peruntukan yang diberikan ini boleh mencapai objektifnya pada tahun hadapan? Ya, terima kasih. Sebab kalau kita perhatikan pada tahun 2023 sahaja kita telah mengimport makanan sejumlah 71.6 bilion dari merata dunia. Kalau kita melihat kecukupan makan beras kita untuk kita keluarkan sendiri hanya kadar sara diri ataupun self sufficiency ratio yang terkini adalah 56.2 di mana penggunaan per kapita beras kita 76 kilogram setahun. So ini menunjukkan kita masih lagi memerlukan import beras, tapi kita mengimport dari India, Thailand dan Vietnam. Jadi inilah kita terpaksa, kita seharusnya meletakkan prioriti atau keutamaan bagaimana sebenarnya kita dapat meningkatkan pengeluaran beras tempatan berbanding dengan import. So kita mengharapkan belanjawan kali ini adalah memberikan satu impak untuk mengurangkan sedikitlah import beras. Begitu juga dengan bawang. Kalau dahulu kita tertanya-tanya kenapa Malaysia tidak mengeluarkan bawang sendiri. So kali ini kita mengucapkan syabaslah kepada KPKM kerana telah berjaya mengeluarkan bawang kecil tempatan. So saya merasakan ini adalah satu kita kata inisiatif yang sangat penting supaya kita tidak lagi bergantung kepada import kerana KPKM telah mensasarkan SSR pada tahun 2030 sebanyak 30%. Itu adalah satu anjuran yang sangat baiklah. Ya. Jadi untuk mengoptimumkan pengeluaran hasil berbanding dengan peruntukan yang diberikan, sekarang dunia telah pun berubah, pelbagai teknologi telah pun digunakan. Kita menggunakan AI, kecerdasan buatan. Kalau kita tengok macam mana nak membaja padi, kita menggunakan drone dan sebagainya. Bagaimana Prof melihat peruntukan diberikan ini perlu juga untuk kita memperkasakan teknologi-teknologi yang perlu digunakan oleh petani-petani, khususnya kepada petani-petani kecil dan juga sederhana yang banyak memberi sumbangan kepada aspek pertanian negara. Prof.
Ya, saya bagi pendapat peribadi saya lah, penggunaan teknologi seperti AI, IoT, Internet of Things ni di sektor pertanian sebenarnya telah lama wujud di negara-negara membangun, termasuk juga China. So kita dapati mereka mempunyai banyak jentera-jentera yang berteknologi tinggi hasil daripada R&D dan telah terbukti berkesan untuk mengoptimumkan pengeluaran, iaitu dengan mengurangkan penggunaan buruh contohnya. Tapi di Malaysia ni kita dapati banyak juga kerajaan dan juga beberapa agensi yang berkepentingan banyak mengadakan pameran-pameran agrotech bagus untuk showcasekan teknologi terkini untuk agromakanan. Tapi pada pendapat peribadi saya, kebanyakan pengeluar hasil pertanian ini adalah dari skala yang kecil dan mereka memerlukan jentera-jentera yang kecil dan mampu milik, namun masih lagi boleh mengoptimumkan pengeluaran. Justru saya ingin menyarankan agar kerajaan atau mana-mana pemegang taruh supaya dapat mengenal pasti jentera-jentera yang sesuai untuk diimport, untuk dikongsikan bersama pada petani-petani kita, dan yang paling penting adalah mampu milik. Malah saya juga menyarankan agar syarikat-syarikat besar dan juga bank yang mempunyai dana-dana seperti dana CSR, zakat, endowment, mereka juga boleh menyalurkan dana-dana ini kepada petani dan mereka yang terlibat secara langsung dalam pengeluaran agromakanan. Ini pandangan peribadi saya lah. Ya, penggunaan teknologi memang sangat penting untuk kita meningkatkan lagi hasil pengeluaran pertanian ini. Tapi apa yang lebih penting sebenarnya ialah bagaimana kita menggunakan peruntukan yang diberikan ini untuk pembangunan petani itu sendiri, khususnya petani-petani kecil dan juga sederhana seperti mana Ridwan katakan tadi. Jadi bagaimana ini boleh dilakukan, Prof? Ya, itulah saya kata tadi kan, kalau kita tengok petani-petani kecil dan sederhana ni, mereka sebenarnya, saya baru-baru ni adalah membuat sedikit kajian dengan petani-petani. So mereka sebenarnya terhimpit dengan kos pengeluaran yang sangat tinggi. Contohnya yang dimaklumkan adalah untuk membeli benih padi yang sah. Pada tahun 2020 harganya lebih kurang RM35 saja per 20 kilogram. 2023 telah meningkat pada 45. Pada 2024 telah naik lagi pada 54 ataupun kalau peruncit 58 bagi setiap 20 gram. So bila kos meningkat, so ini memberikan tekanan lah kepada mereka untuk memastikan mereka dapat mengeluarkan hasil, dan pada yang sama harga lantai yang dikenakan juga tidak tinggi. So saya dipahamkan lebih kurang 1,400 per tan sahaja. Jadi kita dapat merasakanlah dan mereka ini tertekan dengan bahan-bahan asas untuk tani. Jadi mungkin jentera-jentera ini boleh membantulah mengurangkan sedikit kos, tetapi itulah saya katakan jentera-jentera ini juga adalah kos tetap yang mereka perlu membeli ataupun beli sewa dan sebagainya lah. Jadi pada pandangan saya lah, kerajaan memang ada memberi subsidi dan memang banyak inisiatif untuk meningkatkan pengeluaran, terutama beras negara, sebab kita dapati ada insentif dan subsidi kepada pesawah meningkat kepada 2.78 bilion pada tahun 2025. Namun jika petani masih lagi berdepan dengan isu kos pengeluaran yang tinggi dan penjualan beras dengan harga yang rendah, so saya rasa dia takkan ke manalah, sebab motivasi pun agak menurun. Bagi pendapat saya, kebajikan petani perlu diletakkan yang paling utamalah di dalam pembuatan apa-apa keputusan. Itu pandangan saya lah. Jadi itu merupakan salah satu faktor yang akan menentukan bagaimanakah untuk kita mengoptimumkan pengeluaran. Untuk kita melihat aspek lain juga, Prof, bagaimana kalau kita melihat beberapa tahun lepas krisis Rusia, Ukraine dan juga cuaca panas di India menyebabkan bekalan makanan kita, mereka mengumumkan untuk menyekat, contohnya padi pernah diumumkan untuk India menyekat pengeksportan padi ke negara-negara lain. Krisis Ukraine dan juga Rusia menyebabkan harga gandum naik, bekalan baja naik, bekalan makanan untuk binatang-binatang juga naik dan sebagainya. Bagaimana dengan peruntukan yang diberikan untuk kita menyeimbangkan antara faktor luar dan juga faktor dalaman ini supaya apabila kebergantungan kita kepada negara luar itu tidak terlampau terjejas jika krisis-krisis ini terjadi dengan peruntukan yang diberikan sekarang, Prof?
Ya, betul. Kalau kita lihat banyak faktor mutakhir ini menunjukkan kepada kemungkinan akan berlaku krisis makanan. Jika kita masih lagi menganggap kita di Malaysia ini berada dalam zon yang selesa. Sebab bagi saya import makanan bukan satu penyelesaian utama. Okay, walaupun harga import didapati lebih rendah daripada harga tempatan, namun suka ataupun tidak suka kita perlu mencuba untuk mengeluarkan makanan kita sendiri, ya. So kita telah buktikan di mana negara dapat mengeluarkan bawang sendiri, dan saya berharap selepas ini kita dapat lakukan pengeluaran jagung secara besar-besaran. Ini boleh membantu untuk makanan ternakan. So ini yang terjadi apabila berlaku krisis Ukraine dan Rusia pada tempoh hari, di mana kita terpaksa kita mempunyai kekurangan jagung untuk kita buat makanan ternakan ni. Malah sudah sampai masanya kita untuk mengenal pasti alternatif kepada makanan ruji kita selain dari beras. So saya ambil contohlah di negara jiran, mereka sebenarnya sudah menyiapkan pelbagai makanan ruji. Yang kedua dan yang ketiga, contoh saya ambil sorghum dan juga jagung, di mana mereka telah mengeluarkan secara besar-besar sejak tahun 2020 lagi. Sorghum telah diwartakan sebagai salah satu makanan alternatif. Contoh saya ambil di negara Indonesia lah, di mana kempen secara besar-besaran juga kepada rakyat, bagaimana cara penanamannya, bagaimana untuk cara pemakanan, untuk masak dan sebagainya. So saya melihat di Malaysia kita masih lagi bergantung pada beras sebagai makanan ruji. Jadi saya mencadangkanlah agar untuk mengurangkan kesan seperti yang kita telah melalui, terlalu bergantung kepada import, mungkin kita perlu memikirkan alternatif kepada beras. Sebab saya rasa sorghum ini dia agak hampir serupa lah dengan beras, di mana kita boleh makan juga dengan lauk pauk kita dan sebagainya. Okey, baik. Terima kasih Prof kerana sudi memberikan respon, pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan pasca belanjawan yang kita berikan tumpuan hari ini berkaitan dengan pertanian dan juga keterjaminan makanan. Terima kasih Prof Dr. Nurma Suwana Ismail, Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi Sekolah Perniagaan dan Ekonomi UPM. Terima kasih sekali lagi Prof. Terima kasih Prof. Baiklah, kita akan melintas langsung. Kita nak tengok dan juga kita nak dapatkan perkembangan laporan trafik sempena dengan perayaan Deepawali. Sekarang ini kita bersama dengan rakan penyampai di Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Ya, silakan Suhil.